Tapi Okey. Nampak Ustaz Alim ada tu? Ustaz Alim boleh? okey. Ustaz Alim pun boleh. Line clear Ustaz Alim? Okey. Baik, kita mulakan majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Guru Besar Cikgu Sairah binti Hussein, Puan Hafsah Bidin, Puan Syahlilah Suraya, Cikgu Khairul Anwar, rakan-rakan guru, dan yang kita raikan pada hari ini Tuan Muhammad Faruzi. Beliau adalah seorang yang sangat famous. Kalau kawan-kawan nak tahu, saya baru je tengok video dia malam tadi. Banyak saya belajar daripada beliau. Tiba-tiba dia join kita hari ini, maka bergembiralah hati kami. Terus berbantun. Terus Puan Hafsah keluar pantun hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa pimpinan Ustaz Abdul Halim. Ustaz Abdul Halim, silakan. النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأموالنا وأبناءنا ولوالدينا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل ya Karim. Terima kasih diucapkan kepada sahibus samahah Al-Ustaz Abdul Halim bin Ustaz kerana memimpin bacaan doa. Kita akan ke agenda seterusnya. Sebelum kita dapat beramah mesra dengan Tuan Muhammad Faruzi, saya nak mempersilakan Cikgu Sairah untuk menyampaikan sepatah dua kata sekedar ucapan haluan. Silakan Puan. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada hari ini, Cikgu Rafi bin Ahmad Hamil. Yang saya hormati barisan pentadbir, Puan Hafsah, Cikgu Syamilah, Cikgu Khairun, Cikgu Ishak, dan for sure yang memang kita tunggu, yang kita nak tengok adalah Cikgu Muhammad Faruzi Ibrahim. Selamat datang. Okey, Alhamdulillah. Dan juga kepada semua guru-guru SK Kulai 1, setakat ni kita ada 36 orang lagi, 36 orang sahaja. Lagi 5. Kejap lagi nanti saya buat video call dengan diorang lagi berapa orang ni ya. Tak apa. Okey, baiklah. So, selamat kembali. Hari ni adalah hari yang hari kedua selepas kita bercuti seminggu. So for sure seminggu yang cikgu dapat tu, I bet that you've been used it well. Seminggu cikgu bercuti, lelapkan mata, dah tak tengok pun PDPR, tak tengok handset, tengok check kerja budak apa semua. Dan hari Ahad kita kembali bertarung dengan online, segala tugasan, sehinggalah they said ujung bulan Ogos, but then I doubt sampai Ogos. It might be carried out until the end of the year, kemungkinan besar. Okay, walaupun ada kata sekolah akan naik September, tapi we do not know.
sekolah rendah akan naik atau tidak. Okey, kepada guru-guru semua. Sebenarnya mesyuarat hari ini adalah untuk bertanya khabar. Untuk bertanya khabar, cikgu-cikgu macam mana, sihat, masih boleh bertahan atau tidak, perlukan bantuan kami, macam mana cikgu nak teruskan sampai end of the year dengan PDPR. Dan macam yang saya pernah kongsikan, anak saya seorang je yang belajar PDPR. Jadi saya memang tak nampak pun masalah di pihak saya. Tapi di mana cikgu yang mempunyai anak yang lebih daripada 2 orang, cikgu kena buat PDPR, but at the same time cikgu kena check PDPR anak cikgu sendiri. Saya tahu itu bukannya mudah. Cikgu memang menghadapi masalah yang it's not masalah, I won't say masalah, tapi ujian dan dugaan yang sangat berat. Jai, kau dah sampai Kulai ke belum? Kau dah sampai Kulai belum, Jai? Dah? Baru sampai? On lah, on tu. Speaker on. Bila sampai? Bila sampai? Semalam. Bapak mentua okey? Okey. Amin, amin. Okey. Jadi kepada guru-guru yang mempunyai anak yang terpaksa cikgu check dia punya PDPR, at the same time cikgu pun kena buat PDPR, you need to be fine. Cikgu jangan sampai stres sangat. Cikgu nak tengok PDPR cikgu nak check PDPR anak lagi. You want macam cikgu nak buat benda yang terbaik, and then at the end of the day cikgu akan terduduk. Cikgu akan stres sampai cikgu tak boleh nak buat yang terbaik. No, jangan buat macam itu cikgu. Kita ada level kita sebenarnya. Kita tahu di mana kita punya kemampuan. So cikgu kena buat begitu. Bagi priority. Kalau katakan yang untuk PDPR sekolah tu cikgu dah set, cikgu dah hantar, okey. And then you boleh follow up kemudian. Tengok pula yang anak cikgu punya. Sebab anak tu mungkin perlukan bimbingan juga. Kita tak boleh nak lepaskan anak kita. So jadi cikgu kena pandai. Yang kita punya mungkin cikgu dah bagi, sebab kita bukannya kata orang yang kalau online dia punya terms dia FaceTime. Saya tak tahu yang maksudnya yang memang waktu itu berlaku. Kalau katakan cikgu real time, real time. Kalau katakan cikgu buat real time, mungkin tengah buat Google Meet ke, okey. Tapi if let's say you give them work and then benda tu boleh follow up, okey. Cikgu bukannya apa. Lately terlalu ramai guru-guru yang stres. Terlalu ramai guru-guru yang sakit. Ramai sangat. So kita kena juggle between family and then work. So you need to be very careful, you need to be smart. Kena smart, cikgu smart. Okay, work smart, don't work hard. Okay. Seterusnya sebenarnya lagi satu kenapa saya adakan taklimat mesyuarat pada hari ini adalah I want to do some check up. Terutamanya yang berkaitan dengan pokok sebenarnya. I want to do some check up. So nanti saya mungkin nanti akan Cikgu Khairul lah. I guess Cikgu Khairul akan terangkan, akan cakap, then I want to see how far mereka-mereka yang dah diberi tugasan tu dah sampai mana tugasan cikgu-cikgu tu. Okay, I guess that's enough. Saya boleh ke Cikgu Rafi nak bagi kita punya tetamu kita bercakap? Saya rasa boleh. Silakan. Dia pun dah tak sabar nak bercakap tu. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Saira binti Hussein atas ucapan aluan beliau. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan kita pada hari ini saya rakamkan melalui OBS dan saya akan simpan di channel YouTube kita. Dan kalau boleh diharapkan rakan-rakan bolehlah sesekali menghidupkan kamera tetamu kita nak berkenalan mungkin nanti. Okey. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya pun ingin nak memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, tetapi lebih baiklah kita
biarkan tetamu kita memperkenalkan dirinya. Macam kami ni dah biasa dengan Tuan Muhammad Faruzi ni. Tapi rasanya Tuan sila perkenalkan diri Tuan untuk nampak saya pun dah terbelit nak cakap ni. Nervous pula Nervous tiba-tiba. dengan letai kita kan. Jangan pantun sudah. Takut terkeluar pantun nanti. Okey, tanpa membuang masa lagi, mari kita bersama-sama mendengar taklim ucapan daripada yang kita raikan Tuan Muhammad Faruzi bin Ibrahim. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Rafi selaku kita punya juruacara pada pagi ini. Yang berusaha Puan Sairah Hussein, Guru Besar Sekolah SK Kulai 1, barisan guru penerokanan, pemimpin pertengahan kita, dan juga seterusnya lah ketua panitia dan juga guru-guru sekalian. Sebenarnya saya tak ambil masa yang panjang lah sebab kebetulan pun saya pun tengah kuliah, jadi saya curi-curi keluar sekejap sebab terima kasih pada Puan Sairah kerana sudi menjemput saya lah. Untuk maklumat tuan-tuan, saya sedang mengikuti kursus MPQL dan akan tamat pada bulan 11 ni. Jadi saya memilih sekolah tuan-puan untuk sebagai praktikal saya, kira praktikal sebagai guru besar lah. InsyaAllah saya akan jadi pemimpin, kalau boleh nak berposting di Kulai lah, kalau boleh. So saya ada sedikit beberapa mungkin ucapan untuk kita kongsi kepada tuan-tuan, bukan nak mengajar tuan-tuan. Jadi saya nak fokus diri kepada pertama untuk guru-guru kita berkenaan dengan cabaran PDPR 4.0 ini. Tadi bila Cikgu Rafi sebut tadi, jadi sebenarnya di gigi mungkin dia banyak tengok video saya kot, sebab saya banyak berkongsi tentang teknologi pendidikan kan. Dia tengok mic dia selama ni dia mahal, tengok mic saya lebih mahal kan. Jadi dia okay. So untuk maklumat tuan-tuan, cabaran PDPR 4.0 ni memang kita tak berjangka sampai macam ni. So macam Puan Guru Besar bagi tahu tadi, dia akan menjangka sehingga 7 tahun walaupun kenyataan menteri menyatakan hingga 31 September mungkin kita akan bersemuka. Kita harap bersemuka lah. So apa yang kita tengok cabaran sini adalah segi pertama dari segi aspek guru, fizikal, mental dan fizikal. Itu yang penting. Maksudnya kita kena pandai manage tuan-tuan supaya kita tak tekanan. Of course lah, banyak pihak menekan kita, BPSH, jabatan cuma dengan pelaporan PDPR dan sebagainya. Macam mana kita nak manage supaya benda tu kita jadi benda yang sebab kita dah setahun setengah kita belajar tuan-tuan dan puan. Jadi benda tu maksudnya menjadi rutin kita lah. Tetapi of course lah kita akan hadapi pelbagai cabaran. Contohnya kalau sekarang kita nak tengok cabaran dia, kita kerja hakiki di rumah. Dah habis hampir 2 bulan kita berada di rumah. Macam saya pun rasa stres bekerja di rumah dengan kekangan internet ni, walaupun di Kulai tapi internet ni sangat perlahan. Jadi benda-benda macam tu kita kena pandai manage lah. Bagaimana ada masalah, benda boleh bincanglah dengan pihak pentadbir, bagi tahu, jangan diam. Apa yang nak kita jangan diam. Kalau kita diam, kita tanya-tanya sampai kita cari. Maksudnya kita ada masalah, kita boleh berbincang lah. Kemudian yang paling penting juga dalam tuan-tuan nak realisasikan kerja hakiki juga dalam family, jangan dibuang tuan-tuan. Sebab macam saya kata, saya sendiri pun ada anak PDPR, ada 3 orang PDPR, 3 orang perempuan. Saya sendiri bekerja, kuliah pagi sampai petang dan juga jadi macam mana kita nak manage benda tu. So kita perlu ada cabaran tu untuk mengawal kita supaya kita tak ada tekanan sebagainya. Of course dia ada, cuma macam mana kita mengurangkan tekanan dan supaya dia tak jadi stres pada kita, supaya kita boleh menjalankan kerja hakiki kita dengan baik dan lancar, dan tidak terganggu pun. Maksudnya ada sikit-sikit tetapi kita boleh manage sebagainya. Okay, so untuk makluman tuan-tuan, apa yang penting adalah hasrat kerajaan sebagainya. Kalau boleh, memanglah kalau kita cakap agak mustahil untuk memastikan pelajar itu supaya tidak tercicir dalam PDPR, tidak tercicir tuan-tuan. Tetapi maksud kat sini tuan-tuan kena bijaklah, sama ada menggunakan secara dalam talian, luar talian, ataupun menggabungkan kaedah kedua-duanya. Paling tidak pun kurang-kurang ada juga tuan-tuan bersemuka dengan pelajar dalam talian. Kalau boleh dalam talian menggunakan Google Meet dan sebagainya, cubalah. Kurang-kurangnya pelajar bukan apa, dia rindu dengan kita. Kita kalau mengajar pun tak feel tuan-tuan kalau tak boleh tengok muka anak murid, nak marah dia. Bukan nak marah lah, marah sebab mak ayah pun ada belakang kan. Maksudnya nak tengok muka dia senyum, murid nak tanya kita benda-benda tu. Kita bagilah kurang-kurangnya pada pendapat saya lah, cubalah dapat kurang-kurangnya sekali dapat bersemuka dengan pelajar lah dalam talian. Cubalah dengan cara macam mana pun, macam-macam platform. Di situ pula kita tengok kepada kesediaan tuan-tuan dalam cabaran. Poin saya kedua, cabaran dalam kemahiran. Maksudnya tuan-tuan dalam tempoh setahun lebih dulu, apa yang tuan-tuan dah pelajari, patutnya tuan-tuan dah semakin mahir ataupun sekurang-kurangnya dah mula menguasai penggunaan teknologi.
banyak peluang yang kita buat. Contoh kalau saya cerita tadi, mungkin Cikgu Rafi tadi digigil sebab dia tengok saya pakai tie merah macam pegawai jabatan. Sebab sekarang konteks saya ni, saya sebagai guru besar, bakal guru besar, so saya akan cerita kapasiti guru besar lah. Tak gigil sebab saya ni, kalau yang kenal saya macam sahabat saya Cikgu Suziman kenal, saya kenal Cikgu sahabat saya mana bekas PKG tadi saya nampak muka Ni Yazid. Yazid. Memang sahabat baik tu, sahabat baik saya tu sebenarnya. Jorok terus. Tengok saya kan, dia kata lain pula Faruzi bercakap hari ni, cara yang agak sopan. Okey. So maksud cabaran tuan-tuan kena cari ilmu ni. Sebab saya tersentak dengan satu rakan guru orang rumah saya, SK Police Camp. Saya sebut sebab benda baik benda baik kita sebut. Dia baru pencen 2 hari lepas. Dia baru pencen, seorang guru perempuan berada di sekitar jarak rumah saya 2-3 buah rumah. Tapi apa yang saya kagum, dia datang nak menuntut, nak belajar dengan cikgu ICT dia untuk menggunakan teknologi walaupun dia nak pencen. Tuan-tuan, saya rasa macam ya Allah, terharunya saya sebagai orang yang di jabatan jaga teknologi. Ya Allah, kagumnya saya. Dan semalam juga saya itu belajar dengan cikgu ICT-nya. Yang kedua pula, ada semalam jabatan ada buat macam-macam webinar dan sebagai pelajar sendiri. Ada satu guru tu DPM saya tak kenal dia. Tengok IC-nya tahun 69. Bagi saya agak senior jugalah berbanding dengan kita-kita yang ada kat sini. Okay? Maksudnya situ di situ dia bagi tahu saya, tuan, program yang saya buat lah belajar sendiri menggunakan video. Dia dah buat, dah berjaya, tetapi dia tak berjaya nak isi Google Form. Dia sampai PM saya, dia kata saya berjanji saya dah habis belajar. Nampak effort kat situ. Okay, maksudnya tuan-tuan, kalau kita yang muda, remaja, yang muda lagi pada saya, yang tengok-tengok ni ramai yang muda-muda ni, maksudnya kalau tak belajar agak rugilah kat situ. Maksudnya patutnya kita dah jadi semakin dapat menguasai lah. Sebab apa tuan-tuan, kalau dulu cikgu ICT lah cikgu ICT, maksudnya cikgu Suziman saja cikgu ICT. Ya ke cikgu Suziman cikgu ICT ya? Saya main teka je ni sebab tengok banyak dia buat green screen kan. Okay, kalau dulu cikgu ICT je cikgu ICT, tapi sekarang semua cikgu yang ada di dalam Google Meet sekarang adalah cikgu ICT. Maksudnya tuan-tuan kena manage sendiri kat rumah. Nak manage sendiri lagi, anak-anak lagi. Kalau yang suami dengan isterinya, kalau macam cikgu Rafi, tak apalah, belagak mic mahal tu, tak ada masalah lah kot. Contoh lah kan. Maksudnya tuan-tuan, kita kena rebut peluang. Tak boleh nak tunggu jabatan buat program. Buat ada banyak. Kalau saya cerita, saya kalau nak check berapa banyak webinar saya buat tahun lepas, kalau tuan-tuan boleh sertai. Kalau cikgu Rafi mungkin tak terlepas lah. Yang jabatan sektor kita orang yang menguruskan benda-benda teknologi, ada 22 webinar. Tahun ni kita come up dengan pelbagai program. Kalau nak check data situ. Tapi maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak belajar sekarang, tak praktik, tuan-tuan akan rugi. Okey. Dan yang terakhir adalah kerja buat kita. Apa yang kita buat hari ni, kita kena niat tuan-tuan. Tuan-tuan bukan buat untuk Puan Sairah, bukan buat untuk KPPD Kulai, bukan buat untuk kita punya timbalan pengarah ataupun pemangku pengarah sekarang. Kita buat semua ini adalah untuk anak murid kita. Kita rasa tanggungjawab untuk anak murid kita. Kalau kita tak dapat buat dengan cemerlang, dengan baik, maksudnya bukan sempurna, maksudnya kita dah usaha. Kalau ada kekangan tu cerita nombor 2, maksudnya kita akan bersalah pada murid kita. Kalau kita buat betul untuk Puan Guru Besar, Puan Sairah ataupun PPD jabatan sebagainya, bila mereka tak puji kita, kita akan rasa kecewa. Sebab tu saya kata tuan-tuan kena fokuskan matlamat. Tuan-tuan buat ni untuk anak murid kita, hak dia. Walau macam mana cara pun, benda boleh bincang, kita usahakan untuk masa depan murid kita supaya kita tidak disalahkan dan kita berkat gaji kita. Jadi itu saja saya buat. Sebab saya ni YouTuber, saya boleh cakap panjang tau, 4 jam tak berhenti. Jadi saya berhenti kat situ sebab saya akan masuk ke kelas saya. Saya minta maaf lah. Mungkin tuan-tuan akan bersama saya lagi beberapa sili meeting. Nanti Puan Sairah akan jemput saya sepanjang saya praktikal rasmi ni minggu hadapan. Seminggu je, tak lama. Macam lama praktikalnya, seminggu saja Puan, tapi tak boleh pergi sekolah. Kalau ada peluang memang nak jumpa kat Puan Sairah, kita akan usahakan nanti. Okay? Jadi terima kasih atas peluang yang mulia dan selamat maju jaya. Jangan putus asa, jangan stres cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Faruzi di atas ucapan beliau yang sangat berisi. Saya sambil lepas ni nak buka Lazada, nak cek mikrofon. Mikrofon pasal malam sebenarnya saya pakai ni. Okey. Kami rasa berbangga kerana dapat bersama dengan Tuan. Untuk pengetahuan Tuan, buat masa ni kami cikgu-cikgu yang muda remaja ni banyak membuat sesi-sesi perkongsian. Ada rakan-rakan kita yang dapat jumpa kaedah baru dan kami kongsikan. Kita buat sesi chit chat gitulah, ala-ala lah. Tapi kita dalaman je lah, segan nak publish kat orang ramai untuk perkongsian bersama.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan atas ucapan itu. Jadi kita dah sampai ke agenda berikutnya, Puan Hafsah. Ya, Cikgu Rafi. Okey, silakan. Okey, Cikgu Faruzi, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.